kedua pula, sesi yang kedua kita hari ini, kita akan lihat objektif pembelajaran melabel rajah sinar cahaya bagi kanta. Melabel. Apakah label-label yang penting? Sinar cahaya itu macam mana? Rajah sinar itu macam mana nak lukis dengan betul. Ya, cuba kita lihat ya. Okey, jadi kita sudah lihat ada tadi gabungan prisma membolehkan kanta dibentuk. Oops. Ini ingat. Okey, gabungan prisma membolehkan kanta terbentuk. Okey, jadi sekarang cikgu dah ringkaskan kalau kita dah tahu bentuknya secara umum di tengah, bahagian tengah ini lebih tebal, bahagian tepi itu makin nipis. Bahagian tepi ini makin nipis. Jadi ini membentuk apa yang kita panggil sebagai kanta penumpu. Ya, kita juga namakan ini sebagai kanta. Baik. Kita juga namakan ini sebagai kanta apa? Kanta cembung. Kanta penumpu ataupun kanta cembung. Ya. Kanta penumpu ataupun kanta cembung. Cuba kita lihat. Jadi secara keseluruhan kita ada ini mewakili kanta. Jadi kanta tu untuk tadi kamu telah lihat bahawa sinar cahaya apabila melalui permukaan di sebelah hadapan, melalui permukaan di sebelah belakang, jadi masing-masing dia akan dibengkokkan. Tetapi kali ini kita akan memudahkan lukisan kita. Jadi untuk memudahkan lukisan kita, kita lukis satu garis di tengah-tengah, garis yang berwarna biru muda ni. Kita namakan ini sebagai paksi kanta, iaitu garis di tengah-tengah kanta tersebut. Tetapi apakah sebenarnya paksi kanta? Jadi paksi kanta, sebelum paksi kanta kita labelkan satu titik. Kita sebenarnya langkahnya macam ini. Kita mula dengan setiap kali number one ialah ini, paksi utama. Paksi utama nombor 1. Nombor 1 kita lukis paksi utama dulu, satu garis mengufuk. Okey, garis mengufuk macam ini, paksi utama. Okey, garis mengufuk. Lepas tu kita lukis bentuk macam ini, melengkung macam ini yang mewakili kanta tersebut. Okey, lengkung ini. Lepas itu di tengah-tengahnya kita lukis satu garis lurus yang kita panggil sebagai paksi kanta. Garis lurus itu dinamakan sebagai paksi kanta. Jadi bila label, jangan label macam ini ya pelajar-pelajar, sebab dalam kalau ikut peraturan kita tak boleh ya labelnya dengan gambar aja tak boleh bertindih ya. Kalau nak label di luar. Label di luar ataupun label di luar di sinilah paksi kanta di tengah-tengah. Tetapi sebenarnya apa itu paksi kanta? Paksi kanta sebenarnya dengan paksi utama itu bersilang di titik ini, dinamakan sebagai pusat optik. Pusat optik sebenarnya ialah pusat titik di tengah-tengah ya, titik yang di tengah kanta tersebut ini dipanggil sebagai pusat optik ya, titik yang berada di tengah-tengah kanta tersebut ya, pusat optik. Okey, titik yang berada di tengah-tengah kanta tersebut pusat optik. Okey, jadi kita dapati paksi kanta sebenarnya ialah garis yang melalui pusat optik. Dan dia bersilang dengan paksi utama. Sebab paksi utama ialah garis mengufuk ini. Okey. Garis mengufuk ini yang melalui titik tengah kanta tersebut. Okey, sebenarnya dari segi takrif kalau kamu baca buku teks anda, sebenarnya paksi utama dia akan sebenarnya kanta dia macam ini. Kanta sebenarnya bahagian ini melengkung. Jadi melengkung sebenarnya dia ada satu dia sebahagian daripada satu bulatan sebenarnya. Dan kalau dia sebahagian daripada satu bulatan, dia ada pusat bulatan ada di sini. Dia ada pusat bulatan, contohlah pusat bulatan di sini. Contoh ajalah ya. Contoh pusat bulatan C di sini. Bagi bahagian melengkung di sini. Okey.
Jadi ini adalah sebahagian daripada satu bulatan. Ya, sebab dia melengkung. Dan kalau kita lengkapkan bulatan tersebut, dia ada pusat di sini. Begitu juga dengan sebelah kiri, sebelah sini, sebelah kiri, sebelah sini, kiri ini, dia juga sebahagian daripada satu bulatan. Jadi kalau kita lengkapkan bulatan tersebut dan kita juga boleh cari satu titik yang merupakan pusat bagi bulatan tersebut. Pusat bagi bulatan tersebut iaitu di sebelah sini. Contohlah ini pusat. Okay. Jadi sebelah kanan, bulatan di sebelah kanan ini, dia ada pusat di sebelah kiri. Bulatan ini, lengkung ini, dia ada pusat di sebelah sini pula. Jadi kalau kita sambungkan pusat bulatan ini, pusat kelengkungan. Kita panggil ini sebagai pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan. Kita sambungkan kedua-dua pusat kelengkungan bagi kanta ini, maka inilah paksi utama. Okey, paksi utama. Jadi kalau diringkaskan, kita biasanya lukiskannya sebagai garis ufuk lah. Okey. Kemudian O ialah titik di tengah-tengah kanta tersebut dan paksi kanta memang bersilang dengan paksi utama di pusat optik. O dipanggil sebagai pusat optik. Pusat optik titik di tengah bagi kanta tersebut. Okey, titik di tengah-tengah kanta tersebut. Ya. Jadi paksi kanta ialah garis yang bersilang dengan paksi utama di pusat optik. Okey. Paksi utama ialah garis yang menyambungkan C ini dengan C ini. Ya. Okey. Baik, kemudian ada soalan, pelajar boleh tanya ya. Baik, kemudian mana? Pusat optik sudah, pusat optik ialah O inilah, O ini ialah pusat optik. Ini cikgu label. O ialah pusat optik. Okey. Kemudian kalau kita sudah ada paksi utama, kita boleh pertimbangkan ya, kita boleh pertimbangkan ini. Sinar cahaya. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Kamu nak lukis kat mana pun boleh. Di rapat dekat, jauh sikit boleh, jauh lagi pun boleh. Jadi garis ini mewakili sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Paksi utama. Jadi oleh sebab ini adalah kanta cembung dan dia bersifat sebagai kanta penumpu, maka kita dapati bahawa sinar cahaya akan dibias. Seperti yang cikgu telah tunjukkan tadi, sinar cahaya akan dibias. Okey, apabila selepas melalui kanta. Selepas ke semasa lah sebenarnya. Apabila dia masuk ya melalui kanta tersebut, dia akan dibengkokkan. Jadi setakat mana dia dibengkokkan? Jadi kalau dibengkokkan, kita tahu bahawa bila dia masuk dia dibengkokkan, bila dia keluar dibengkokkan. Tetapi untuk tujuan memudahkan lukisan, kita anggap bahawa pembiasan berlaku di tengah-tengah iaitu pada paksi kanta. Jadi tak payahlah lukis dengan detail, dia bengkok di kiri, bengkok di kanan di sini. Dia terus lukis sampai tengah-tengah, kemudian bengkokkan satu kali macam itu. Okey. Pilih warna lain lah, hijau. Macam tak sesuai pula. Okey, macam inilah. Alright. Ini sebab saya nak bezakannya, saya nak pelajar-pelajar sedar bahawa satu ialah sinar tuju, satu ialah sinar biasan. Dia tak sama sebenarnya, ya, dia tak sama. Okey, ini ialah sudut tuju, ini sinar tuju, ini sinar biasan sebenarnya, ini sinar biasan. Ya, sinar tuju, sinar biasan. Jadi di sebelah sini juga sama. Kita tak lukis sinar cahaya itu bengkok dua kali pada setiap sempatan. Kita lukis sampai ke tengah-tengah paksi kanta tersebut dan lepas itu baru dibengkokkan. Ya. Okey, jadi kita akan dapati bahawa macam inilah keadaannya. Dibengkok.
Ya. Okey, tak ada masalah cikgu. Jadi sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dibengkokkan supaya memberi kesan sinar cahaya ditumpukan. Okey, jadi kalau anda lukis satu lagi sinar cahaya di tengah-tengah sini, tetapi kita tahu secara teori sinar cahaya melalui tengah itu serenjang dengan sempadan, dia tidak akan dibengkokkan. Jadi dia akan bergerak lurus macam ini. Jadi kamu boleh lukis macam ini juga. Oh, sorry, saya tak mau warna ini. Saya gunakan warna pink color. Itulah. Okey, jadi sinar cahaya selari dengan paksi utama dibengkokkan supaya menumpu pada titik ini. Jadi titik ini istimewa. Kita labelkan ini sebagai titik ini sebagai F yang kita panggil sebagai titik fokus. Okey, kita namakan sebagai titik fokus. Titik fokus. Okey. F ini titik fokus. Ini semua saya gerakkan lebih jauh. Okey. C ini sebenarnya bukan di sini ya. Kalau nak lukis dengan tepat, C ini sebenarnya lebih jauh ke depan. Sebenarnya kamu akan dapati secara teori ya jarak ini OFFC sama panjang. OFFC sama panjang. Kalau di sini 10 cm, di sebelah sini 10 cm. Biasanya macam itu. Ya, lukisan yang tepat. Ya, tapi cikgu buat anggaran lakaran sahaja. Ya. Okey, jadi F ini sebagai titik fokus sebab inilah tempat di mana sinar cahaya tertumpu. Okey? Jadi jarak ini pula di antara F sampai O ini, OF ini, okay, OF ini daripada O sampailah ke F ini. Okey, jarak ini. Cikgu label di sebelah luar sini. Jarak ini pula kita gunakan huruf kecil F macam ini. F huruf besar mewakili titik fokus, manakala F huruf kecil ini pula mewakili apa yang kita panggil sebagai panjang fokus atau juga kadang-kadang kita gunakan jarak fokus, panjang fokus lah. Jadi jarak titik fokus dari pusat optik ya, jarak titik fokus dari pusat optik dipanggil sebagai panjang fokus. Okey, dapat? Jadi cikgu ulang sekali lagi, C dipanggil pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan bermaksud bulatanlah pusat ataupun pusat bulatan. Pusat bulatan. Okey, bagi lengkung kanta tersebut. Sebelah sini dia melengkung, jadi dia sebahagian bulatan yang berpusat di sini. Okey, situ besar. Manakala di sebelah sini juga dia melengkung, dia sebahagian daripada satu bulatan yang berpusat di sini. Jadi kita panggil pusat kelengkungan. Jadi paksi utama menyambungkan kedua-dua pusat kelengkungan. Paksi utama di tengah-tengah kanta tersebut satu garis itu memotong kanta itu dan bersilang dengan paksi utama pada titik pusat optik. Ya, pusat optik ialah titik tengah bagi titik di tengah-tengah kanta tersebut. Sinar-sinar selari dibiaskan, pembiasan di sini supaya menumpu di titik fokus. Jadi jarak titik fokus dari pusat dipanggil panjang fokus. Okey, itulah ciri-ciri yang penting ya, ciri-ciri penting. U dengan V ini nanti baru kita sebutkan. Ini ialah untuk kanta penumpu iaitu kanta cembung. Baik, cuba kita lihat pula kalau kita ada kanta pencapa, apa yang berlaku? Ini kanta pencapa. Kita juga namakan ini sebagai kanta cekung. Kanta pencapa ataupun kanta cekung. Ya, tadi kita dah lihat dia di tengah dia lebih nipis, di bahagian tepinya lebih tebal.
Jadi sekali lagi kita tengok di sini adalah sebahagian daripada satu lengkung. Satu lengkung. Bermaksud dia sebahagian daripada satu bulatan yang besar. Okey, jadi saya boleh labelkan C sebenarnya. Ya. Kenapa susah ni? Okey, saya boleh labelkan C ya. Ini ialah pusat kelengkungan C. Sebab ini adalah pusat bulatan bagi kelengkungan. Sama juga saya boleh labelkan C di sebelah sini. C di sebelah sini. C ini mewakili pusat bagi kelengkungan sebelah sini. Okey, ya, saya alihkan. Jadi pusat kelengkungan. Kemudian saya boleh labelkan pusat kelengkungan disambungkan dengan satu garis dipanggil sebagai paksi utama. Jadi paksi utama di sini, paksi utama. Okey, menyambungkan kedua-dua pusat kelengkungan. Di tengah-tengah kanta tersebut, saya boleh lukis satu paksi kanta. Paksi kanta di tengah-tengahnya. Sebab dia akan bersilang dengan paksi utama pada pusat optik. Pusat optik di tengah-tengah macam ini. Okay. Jadi paksi kanta bersilang dengan paksi utama di pusat optik. Inilah pusat optik. Okey. Ya, jadi labelnya. Kemudian apa lagi yang ada? Saya labelkan seperti sinilah. Okay. Kemudian kita lihat pula sinar cahaya yang selari dengan selari dengan paksi utama. Sinar cahaya selari dengan paksi utama, apa yang kita dapat? Satu, dua, tiga. Macam ini contoh. Jadi kalau sinar cahaya dulu tadi dalam sesi pertama saya lukiskan dia dibengkokkan di sini, lepas tu dibengkokkan di permukaan ini. Tapi secara teori kita tak buat macam itu sebab sangat rumit. Kita anggap bahawa dia dibengkokkan di tengah-tengah sahaja. Kan? Okey. Jadi di sini oleh sebab kita tahu bahawa dia adalah kanta pencapah, kanta cekung, maka di tengah-tengah memang tak ada kesan lah. Tidak ada kesan, dia melalui terus sahaja. Tidak dibengkokkan sebab dia serenjang dengan sempadan. Okey, di sini dan juga di sini. Tetapi yang sebelah sini pula kita dah kata kalau dia kata kanta pencapah dia akan dicapahkan, iaitu lebih jauh macam ini contoh. Begitu juga dia di sebelah bawah dia akan dicapahkan. Dibengkokkan supaya lebih jauh antara satu sama lain. Macam ini maksudnya. Jadi dia sudah dicapahkan, sinar cahaya sudah dicapahkan supaya mereka lebih jauh antara satu sama lain. Itulah maksudnya kanta pencapah. Okey, kanta cekung juga dinamakan sebagai kanta cekung. Ya, tetapi yang istimewa sekarang ialah kalau dia sudah dicapahkan dia berbeza daripada tadi. Tadi kita ada satu titik fokus di mana sinar cahaya tertumpu. Titik fokus. Tetapi kalau kanta cekung, adakah dia mempunyai titik fokus F ini? Adakah dia mempunyai titik fokus F? Jadi memang jawapannya ialah ada, dia ada titik fokus. Tetapi di mana titik fokusnya? Jadi kali ini kita gunakan idea bahawa bagi mata manusia kita menerima sinar cahaya sebagai garis lurus. Jadi kalau mata menerima sinar cahaya, kita anggap bahawa sinar cahaya datang dari sini. Contohlah, ini sepatutnya tak semestinya pada C tak semestinya pada C tidak semestinya. Okey, cikgu alihkan C tu supaya elakkan kekeliruan sebab C tak semestinya di C. Okey. Jadi C ni mungkin di sinilah. Yang sekarang cikgu nak terangkan ialah sinar cahaya dicapahkan seolah-olah datang dari sini. Seolah-olah.
Ya, yang ini memang yang asal. Dan dibengkokkan memang ini ialah yang baru. Yang baru tadi cikgu telah warnakannya warna pink color ya. Jadi ini pun sepatutnya yang pink color sebab dia seolah-olah datang dari sini. Tetapi sinar ini memang tidak wujud sebab dia seolah-olah saja ada di sini. Ya, bagi mata pemerhati di sini, sinar cahaya memasuki mata manusia seolah-olah datang di sini. Jadi kalau seolah-olah dia memang tak wujud. Dia hanya apa yang merupakan ilusi saja. Jadi kalau macam itu dia mesti garis putus-putus sebab dia memang tak wujud. Dia hanya satu ilusi bahawa seolah-olah dia datang dari sini. Dan kalau seolah-olah memang sinar ini memang tak wujud, tak perlu ada anak panah. Tidak perlu ada anak panah. Ya, kena ingat. Anak panah hanya untuk sinar cahaya yang betul-betul ada sahaja. Yang memang imaginasi itu memang tidak ada anak panah. Okey, jadi setiap gambar jas sinar itu biasanya ada empat anak panah saja. 1, 2, 3, 4. Ini saya cikgu lukis ekstra lah, ada 6. Ya, raja sinar 4 sudah cukup. Jadi di sini juga sama, sinar cahaya selari dengan paksi utama. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sudah dibengkokkan supaya dia mencapai. Jadi untuk yang ini, apa yang kita dapat? Ini adalah sinar biasa sebenarnya. Dan dia memang seolah-olah datang dari belakang. Dia seolah-olah datang dari belakang sini. Seolah-olah datang dari belakang ini. Yang seolah-olah datang dari belakang. Jadi memang dia garis lurus. Ya, jangan sambung sebarangan sesuka hati kamu. Ya, dia mesti garis lurus. Okey, dia mesti garis lurus ikut sinar asal. Tengok, dia mesti lurus ikut yang asal. Okey, macam itu. Ya. Jadi, sekali lagi, oleh sebab dia hanya sinar cahaya itu diterima oleh mata seolah-olah datang dari sini, maka seolah-olah, maka dia mestilah garis putus-putus, tidak perlu ada anak panah. Tidak perlu ada anak itu. Seolah-olah datang dari sini. Jadi sinar cahaya dicapakan seolah-olah sinar cahaya semuanya berasal dari titik ini. Itulah maksudnya. Okey, sinar cahaya semuanya diterima oleh mata kita seolah-olah dia berasal dari sini. Itulah sebabnya titik ini kita namakannya sebagai titik fokus pula. Jadi keistimewaan untuk kata pencapa ataupun kata cekung ialah sinar cahaya dicapakan seolah-olah sinar cahaya itu datang dari sini. Jadi titik ini kita namakan sebagai titik fokus F. Titik fokus F. Jadi jangan keliru ya, dia sepatutnya dia sama ya. OF, FC sepatutnya sama jarak ya. Ini tak tepat kan? Ya, sepatutnya jauh di belakang. Sebab ini OF ini kita namakan ini sebagai OF ini. Daripada F sampai ke O ini, jarak ini OF ini, daripada O sampai F ini, kita labelkannya dengan huruf kecil. Kita labelkan dengan huruf kecil. O sampai F. O ke F ini. Okey? Anak panah dari O ke F ini huruf kecil F, dan huruf kecil ini mewakili apa? Huruf kecil ini mewakili panjang fokus. Okey, panjang fokus. Ya, jadi F huruf besar untuk titik fokus, F huruf kecil untuk panjang fokus. Okey, ada beza ya. F huruf besar, titik fokus. F huruf kecil, panjang fokus. Okey? Jadi itulah titik-titik yang penting. U dengan V nanti baru kita sebutkan apa itu U dengan V itu. Okey, setakat ini kita biarkan dulu. Jadi itulah dua gambar aja asas ya menunjukkan raja sinar. Label-label yang penting. Paksi utama ialah yang ini ya, jauh sangat ini. Paksi utama di sini yang hijau ini. Okey.
Paksi kanta yang biru ni, panjang fokus, ya, jarak yang diwakili oleh yang kuning ini. Okey, dan titik fokus F, pusat optik O. Ya, jadi inilah gambar jasina untuk kanta penumpu, kanta pencapak yang asas sekali. Okay, cuba jawab soalan sekarang. Okey, sedia pelajar-pelajar? Kita mula jawab sesi jawab soalan. Soalan pertama, paksi utama ialah garis lurus yang melalui apa dan apa. Paksi utama ialah garis lurus yang melalui apa dan apa. Okey, tak ada jawapan. Panjang nak type kan? Oh, Lee pun kata pusat optik dan titik fokus. Zhi pun kata pusat optik dan titik fokus. Zhong pusat optik dan titik fokus. Okey. Jadi jawapan yang sepatutnya ialah pusat optik titik fokus. Baik. Jadi okey, sini pusat optik titik fokus. Paksi utama sebenarnya ialah satu garis yang melalui pusat kelengkungan dan pusat optik. Pusat kelengkungan dan pusat optik. Okey. Kemudian paksi kanta pula, paksi kanta garis lurus yang melalui apa dan serenjang atau selari dengan apa. Yang pertama ini, garis lurus yang melalui apa dan selari atau serenjang dengan apa. Paksi kanta, pusat optik serenjang dan paksi utama, okey. Peking pusat optik serenjang paksi utama, okey. Bagus. Ya, pusat optik serenjang paksi utama, Adelina, okey, bagus. Okey. Jadi garis lurus ini melalui pusat optik. Ya, pusat optik. Okay, dan dia serenjang dengan paksi utama. Bagus, ya, garis lurus melalui pusat optik dan Melayu, pusat optik dan serenjang dengan paksi utama. Okey, kemudian kita lihat lagi sambungannya. Kanta penumpu. Kanta penumpu juga dinamakan sebagai apa? Cembung atau cekung. Kamu tak huruf utama ini M ataupun K. Ini kata apa pun sama. M untuk cembung, K untuk cekung. Okey, MK, Lei Guan, Kasih, Lina, Ziqing, Beijing, Xing'en, Daya, Qiyuan, Mingshan, Mingqi, Wenxuan, Zihong, Pingjun, Dong, Lei Guan, Ayah Hadira, Yong Hao, Lian Lin, Kai Xin, Xi. Okey, jadi kanta penumpu ialah kanta cembung. Kata pencapai ialah kata cekung. Okay, betul. Kemudian seterusnya, kata penumpu. Kata penumpu. Sinar tuju selari. Sinar tuju selari dengan paksi utama lah. Dibias supaya menumpu pada titik F
atau seolah-olah berasal dari titik F. Pilihan satu atau dua. Sama juga untuk kata pencapa, sinar tuju selari dibias supaya menumpu pada F atau seolah-olah berasal dari F. Okey, tekan jawapan anda satu atau dua. Satu, dua, satu, dua. Selari yang paksi utama ya. Oh, Lei Guan, Lina, Kasih, Yong Hao, Zi Qing, Jin En, Hidayah, Kai Xin, Yun Shan, Pen Tong, Wen Shen, Hui Ting, Ye Lin, Alia Hadira. Okey, bagus. Jadi sinar, okey, sini. Sinar tuju selari dengan paksi utama itu dibiaskan supaya menumpu ya. Kalau kata penumpu dia memang betul-betul mention. Okey. Terus memang menumpu pada titik F. Tetapi kalau kata pencapah pula, sinar cahaya yang selari itu telah dibiaskan supaya seolah-olah dia berasal dari titik F. Ya. Jadi ini memang betul-betul tumpu pada F, tetapi ini seolah-olah berasal dari F. Seolah-olah ya, bukan betul-betul berasal dari F ya. Kamu kena ingat tahu, kena tahu maksud seolah-olah ya. Okey, bagaimana pula dengan yang ini? Kanta penumpu mempunyai titik fokus yang nyata ataupun maya. Nyata bermaksud real, betul-betul wujud. Maya bermaksud virtual, ya, seolah-olah ada di situ. Jadi pandangan anda, kanta penumpu titik fokusnya maya ataupun nyata ataupun maya, N atau M. Kanta pencapa pula titik fokusnya N atau M. Tekan jawapan anda, N atau M. Okey. Kasih Lei Guan, Hui Ting, Zi Qing, Jin En, Yong Hao, Alia Hadira, Wen Shan, En Tong, Ming Ki, Lina, Ming Jun, Ye Lin, Ding, Shen, Ze Hong, Kai Si. Okey. Ada lagi Alia Nabila. Okey. Terus sini. Baik, jadi kanta penumpu mempunyai titik Wei Guan. Okey, terus titik fokus yang nyata. Ini titik fokus yang maya. Okey, kanta maya. Maya virtual, seolah-olah ada di situ. Ya, nyata bermaksud betul-betul ada, real, bahasa Melayu real, betul-betul ada di situ. Jadi memang untuk kanta penumpu sinar cahaya itu betul-betul ya, titik fokus memang betul-betul wujud yang ini. Tetapi kanta pencapa pula, kata pencapa macam ini seolah-olah ada di situ. Seolah-olah sinar cahaya berasal dari sini. Padahal sebenarnya sinar cahaya tak berasal dari sini. Dia dibengkokkan sahaja seolah-olah datang dari sini. Ya. Okey, apa lagi seterusnya? Jadi kalau macam ini, panjang fokus. Panjang fokus ini sudah masuk kepada peraturan yang kita akan gunakan untuk kiraan nanti. Peraturan. Jadi dari segi panjang fokusnya, panjang fokusnya itu F huruf kecilnya, positif atau negatif. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau F ini. Jadi kita ukur F ini. Ya, kita berikan F ini, katakan kalau di sini 10 cm. Adakah kita tulis F sama dengan 10 cm atau F sama dengan negatif 10 cm? Macam ini juga kalau kata pencapa F ini. Okey, adakah F-nya ditulis sebagai F sama dengan 10 cm atau F sama dengan negatif 10 cm. Pelajar-pelajar, apakah pandangan anda? Sila tekan jawapan anda. Oh, sorry. Soalannya di sini. Kanta penumpu F-nya positif negatif, kanta pencapa F-nya positif negatif. Lei Guan, positif negatif. Kasih, Wen Shen, Wing Shan, Pei Ting, Zi Qing, Si Yi, Jing En, Zi Hong, okey, Qi Yuan, Yu Ting, Lina, Wei Guan,
Đại gia về điểm ok ấn tông dùng háo khải yang di trường ok bagus sekali. Ya Hadira, oke. Jadi betul semua panjang fokus di sini adalah positif. Kemudian kan panjang fokus untuk kata pencapa adalah negatif. Okey, kata penumpu, kata cembung F-nya positif. Okey, kata pencapa F-nya negatif. Kalau saya buat ukuran di sini 10 cm, saya kena tulis F sama dengan negatif 10 cm. Jadi itulah objektif pembelajaran kita hari ini pada sesi kedua, melabel raja sinar cahaya bagi kata. Jadi label raja sinar macam ini. Okey, jadi mengetahui maksud setiap huruf ini C, O, F besar, F kecil. Okey, sebagaimana cikgu katakan U dengan B itu nanti kita akan lihat dalam pelajaran akan datang. Okey, jadi itu menerangkan, membolehkan kita labelkan gambar aja yang berkaitan dengan sinar cahaya dan bentuk. Okey, jadi itu ialah sesi yang kedua pelajaran kita hari ini. Okey, belajar C.